Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama yang di Serang FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai, 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 hai. Apa khabar? Apa cerita? Apa berlakon? Doa dan harapan yang agar semua dikakak sihat walafiat. Hari ini Selasa 21 September 2021 bersamaan dengan 14 Safar 1443. Jom berselawat bersama Yeli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk hari ini, Ayah Lee ingin menyambung kembali tazkirah WhatsApp yang Ayah Lee sudah siarkan sebanyak 8 siri, dan insya-Allah hari ini Ayah Lee ingin berkongsi untuk siri yang ke-9 mengenai wuduk. Tazkirah WhatsApp bertajuk wuduk yang dibaca oleh sahabat Ayah Lee melalui WhatsApp, dan Ayah Lee kongsi bersama dia kakak di channel YouTube Ayah Lee sebagai sedikit perkongsian ilmu, walaupun sedikit kita berkongsi antara satu sama lain. Sahabat Yali masih lagi membaca kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Jadi insya-Allah boleh memberi manfaat dan sedikit ilmu kepada Yali, kepada adik kakak yang mendengar, yang mengikuti siaran YouTube Ayali. Dan yang mengikuti siaran YouTube Ayali ucap terima kasih banyak-banyak lah kerana sudi memberi support ataupun sokongan kepada Ayali untuk terus berada di arena YouTube. InsyaAllah kita dengar bersama Ayali tazkirah WhatsApp wudhu daripada sahabat Ayali, daripada bacaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji siri yang ke-9. Jom bersama Ayali mendengar tazkirah WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi kelapangan masa. Maka dengan itu dapatlah kita bertemu lagi menerusi tazkirah WhatsApp kita pada malam ini. Jadi pada malam ini, amba sekali lagi nak berkongsi lah. Sikit sebanyak sekadar amba tahu dah. Bukan nak ngajar dah. Nak ngajar amba tak reti. Amba akak tangan selendar lah kalau nak ngajar amba tak reti. Ni cuma untuk nak berkongsi. Sebagai memenuhi masa luang kita sementara nak menunggu waktu Isa masuk. Gitu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita masih lagi menggunakan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji di bawah tajuk wuduk. Jadi pada malam ini kita masuk muka surat 171 pada kitab ni lah. Jadi kita masuk malam ini, kita masuk tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan sunat wuduk. Sunat wuduk. Jadi saya membaca kitab sikit, lepas tu muras sekadar secara rekah lah sikit-sikit lah. Gitu. Sunat wuduk. Antara sunat wuduk yang penting ialah pertama, menyebut nama Allah. Bismillah. Sunat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada permulaan wuduk. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'a falam yajidu ma'a faqala alaihi salatu wassalam hal ma'a ahadin minkum ma' فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم وكانوا نحوا من 70. Maksudnya, sebahagian sahabat Nabi SAW mencari air untuk berwudu, tetapi tidak memperolehinya. Rasulullah SAW bersabda, adakah sesiapa di kalangan kamu mempunyai air? Lalu dibawakan air kepadanya, dan baginda meletakkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air tersebut,
seraya bersabda, tawadda'u, berwuduklah kamu, bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyebut bismillah ketika memulakannya. Lalu aku melihat air terpancar keluar daripada celah-celah jari baginda hingga ke semua mereka, iaitu kira-kira 70 orang dapat berwuduk dengan air tersebut. Hadis riwayat Al-Nasa'i dengan sanad yang baik. Kata kita lah. Jadi dalam hadis ni, Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita. Dah, siapa anak-anak ni? Siapa anak ni? Anas ni dia rapatlah dengan Rasulullah ni. Dah. Anas ni dia duduk serumah dengan Nabi. Dia jadi khadam kepada Nabi. Anas ni daripada kecil lagi Nabi ambil dia duduk serumah dengan Nabi. Membesar di rumah Nabi. Jadi apabila membesar di rumah Nabi ni, automatiklah banyaklah cerita yang ada pada Anas mengenai Nabi SAW ni. Maknanya apa yang sahabat lain tak tahu, dia tahu pasal Nabi ni. Dia duduk serumah dengan Nabi. Itu lebih dia tu. Jadi dalam hadis ni, Anas menceritakan pada suatu hari, ketika masuk waktu semaya, sahabat-sahabat pada masa tu tak ada air nak buat wuduk ni. Lepas tu pakak pergi royak ke Nabi, air tak cukup. Lagu mana ni ya Rasulullah, air tak cukup ni. Jadi Nabi pun minta awak mari air mana ada tu. Jadi apabila awak mari air tu, maka kata para sahabat, keluar air daripada celah-celah jari Nabi tu. Kok celah-celah jari Nabi tu tubik air. Jadi Nabi letak tangan dia atas beldi tu. Kira Nabi tambahlah air mana ada tu. Asalnya ada sikit tak cukup nak buat ambil semaya. Nabi letak tangan dia tubik air tu dalam beldi. Tambah mana ada. Jadi semua sahabat pada masa tu tengoklah. Menyaksikan sendiri peristiwa tu. Dan daripada peristiwa tu, lebih daripada 70 orang masa tu boleh ambil wuduk daripada air yang tubik daripada celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa tubik air ni digolongkan oleh ulama-ulama sebagai mukjizat. Air yang tubik daripada celah-celah jari Nabi tu dikira sebagai salah satu daripada mukjizat daripada beberapa mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat keluar air daripada celah-celah jari Nabi itu, kata Imam Al-Qurtubi, tak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi dan Rasul yang pernah ada di muka bumi ni. Melainkan Allah beri kelebihan gitu kepada Nabi kita Muhammad saja aja. Maknanya Nabi ya ada mukjizat waktu tubik air kot celah jari gitu. Nabi-nabi lain tak ada lagi. Itu istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tubik air kot celah jari tu. Tu bukan silap mata tu dah. Jangan kata silap mata. Kalau silap mata ni jangan nipu. Dia bubuh wayar air pula kot celah lengan baju tu. Ataupun sihir. Tapi ni mukjizat dah, mukjizat. Mukjizat ni benda yang menyalahi adab. Benda yang menyalahi adab, benda yang menyalahi sains, benda yang menyalahi logik akal. Itu mukjizat. Yang tubik, yang terbit daripada seorang Nabi dan seorang Rasul. Gitu. Jadi peristiwa tubik air ni, kok celah jari Nabi ni, mengikut sejarahnya lah dah. Berlaku banyak kali lah dalam hayat Nabi kita ni. Berlaku banyak kali, beberapa kali pernah berlaku. Ada hadis riwayat daripada Nasa'i, ada hadis riwayat daripada Imam Malik dalam kitab dia Al-Muwatta. Dan ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan beberapa orang lagi lah yang meriwayatkan hadis mengenai kejadian air keluar daripada celah-celah jari Nabi ni. Gitu. Cuma bezanya berlaku tu pada tempat-tempat yang berlainan lah. Dan sebagai contohnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Katanya Jabir, keluar air di jari Nabi juga ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu ada lebih kurang orang 100,000 orang pun cukup. 100,000 orang tu cukup.
tengok ku air tubik daripada jari Nabi tu tak berhenti-henti. Cu. Jadi kalau air tubik tak berhenti-henti gitu, maknanya kalau 200,000 orang pun cukup lah. Nah. Jadi orang tanya Jabir, masa tu mung berapa orang? Jadi Jabir jawab 150 orang. Dalam hadis lain. Tapi dalam hadis dalam kitab ni 70 orang aja dah. Jadi berkaitan dengan air hak tubik di celah-celah jari Nabi ni, ulama-ulama bersetujulah bahawa air yang paling mulia secara itlak ialah air yang terbit daripada jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Maknanya tu air yang nombor satu ranking nombor satu air yang mulia. Jadi ranking ni bab air ni. Maknanya ranking pertama jatuh kepada air hak tubik daripada celah jari Nabi tu. Dan air yang ranking yang kedua ya air yang mulia berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Sama ada air kolam Al-Kautsar ataupun air Zam-Zam. Dua tu berlaku khilaf. Duduk tempat yang kedua. Air yang mulia dah. Ada ulama berpendapat air nombor 2 jatuh kepada air Zam-Zam. Dan ada juga ulama yang berkata nombor 2 jatuh kepada air kolam Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama-ulama sepakat mengatakan air yang nombor 1 paling mulia ialah air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa khilaf tu. Dah. Maknanya lebih afdal, lebih mulia daripada air yang keluar daripada batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Ingat tak cerita Nabi Musa hak katak batu tu? Nabi Musa pun ada juga mukjizat waktu air, tapi ikut celah batu lah. Maknanya lepas Nabi Musa katak cocoh batu tu, tubik mata air daripada batu tu dengan 12 mata air. Tu pun mukjizat juga. Tapi tak sama dengan mukjizat air yang keluar daripada celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Musa ni air tubik ikut celah batu. Adapun Nabi kita Muhammad ni air tu tubik daripada badan Nabi sendiri. Hebatlah. Jadi lebih mulia daripada air yang keluar daripada celah batu. Yang dipukul, yang dikatuk, yang dicocok oleh Nabi Musa alaihissalam ni. Dan ada juga ulama-ulama dia masukkan juga air sungai Nil tu. Air sungai Nil tu, air yang ada kelebihan. Mana sungai Nil ni? Iaitu di Mesir. Di Mesir. Air yang mana telah menimbulkan Nabi Musa AS apabila Nabi Musa dihanyutkan dalam baku yang mendarat pada sebelah belakang taman larangan istana Firaun dulu. Ingat tak cerita tu? Jadi oleh kerana Nabi Musa ni dihanyutkan melalui sungai Nil, air sungai Nil tu, maka air sungai Nil ni pun juga ulama-ulama masukkan senara sebagai air yang mulia, air yang ada kelebihan. Jadi membaca bismillah ni hukumnya sunat dah. Ketika nak berwuduk tu. Tapi kalau kita tak baca dengan sengaja bismillah ni pun sah juga. Tapi kuranglah pahala tu, kurang pahala. Sebab apa kurang? Sebab ada hadis yang mengatakan kullu amrin zibalillahi yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap perkara yang harus pada syarak kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka jadi kurang keberkatan. Jadi nak pahala lebih, nak berkat, bacalah bismillah. Sekurang-kurang bismillah, baca bismillah. Semolek-molek bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maksud nak tak ambil semaya tu. Gitulah lebih kurang dah. Ini sunat-sunat wuduk ni tak payah nak baca panjang-panjang lah. Tak payah hamba syarah panjang-panjang lah. Benda sama je. Cuma kita nak perangat je ni. Ulangan. Syarat ulangan. Kita belajar dah ni cuma nak kemah semula ingatan kita kepada benda-benda gini. Jadi gitulah lebih kurang malam ni. Berkaitan dengan bismillah. Ketika nak mulakan wuduk. Jadi insyaAllah panjang umur. Sihat tubuh badan. Ada masa kita sambung lagi berkaitan dengan sunat-sunat wuduk ni insyaAllah. Mudah-mudahan dapatlah sedikit sebanyak manfaat untuk kita semua dah. InsyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.